Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, hari ini cikgu akan teruskan lagi. Kita masih lagi berada pada bab teknik pemikiran komputasional. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan teknik pemikiran yang seterusnya, iaitu teknik peniskalaan. Jadi kita akan belajar dengan lebih mendalam lagi lah bagaimana untuk menggunakan teknik peniskalaan dalam menyelesaikan masalah. Okey, kita telah sedia maklumlah teknik peniskalaan ni ialah teknik untuk membuat keputusan berdasarkan aspek penting. Jadi dalam teknik ni kita akan tengok benda-benda yang penting saja. Jadi benda yang kurang penting kita akan abaikan. Jadi kat sini pemilihan akan jadi lebih kecil. Jadi kita akan lebih mudah untuk membuat keputusan. Okey, seterusnya. Okey. Kita akan tengok penerangan sedikitlah tentang teknik peniskalaan, teknik membuat keputusan berdasarkan aspek penting. Okey, sebelum membuat keputusan, okey, kita mesti melihat pada aspek-aspek penting lah. Kena kenal pasti apa pilihan-pilihan yang ada. Okey, contohnya hari ni kamu nak makan sandwich. Okey, jadi ataupun hari ni saya nak makan tengah hari. Belum makan tengah hari lagi kan. Sekarang jam berapa ni? Jam 3, tapi saya belum makan tengah hari lagi. Jadi apa pilihan-pilihan yang saya ada, makanan-makanan yang ada di rumah yang boleh saya makan. Jadi saya akan senaraikan semua pilihan-pilihan yang adalah. Contohnya dekat dapur saya ada mi goreng, ataupun ada roti. Satu lagi mungkin ada biskut. Jadi itu adalah pilihan-pilihan. Jadi untuk menyelesaikan masalah kita kena senaraikan dulu pilihan-pilihan yang ada, dan daripada pilihan tersebut kita akan buat pemilihan lah yang mana lebih sesuai. Okey, jadi pilihan-pilihan aspek penting ni kita kena senaraikan, dan dia akan mempengaruhi output. Okey, apa output? Output ialah hasil akhir sesuatu keputusan. Okey, contohnya kalau saya memilih pilihan saya tu, apa keputusan yang akan saya dapat, apa output yang akan saya dapat. Mungkin kalau saya makan kan ada 3 pilihan makanan tadi kan, roti, biskut dengan mi goreng. Okey, saya mungkin akan memilih mi goreng. Okey, alasannya, justifikasinya kenapa? Mungkin mi goreng lebih mengenyangkan. Okey, antara contoh lain yang menggunakan teknik membuat keputusan berdasarkan aspek penting ni ialah contohnya seorang proses menghantar surat lah oleh seorang postman. Okey, di mana postman dia harus mencari laluan jalan yang paling kurang halangan dan kekangan. Tujuan dia supaya surat selamat sampai dengan cepat. Okey, itu antara contohlah. Postman tu dia kena buat keputusan berdasarkan aspek-aspek penting berikutlah. Contohnya dia kena cari jalan yang paling kurang halangan, satu. Kemudian jalan yang kurang kekangan ni maksudnya halangan jugalah. Okey, dan dia harus memastikan bahawa surat tu sampai dengan cepat dan selamat. Okey, jadi itu antara contohnya lah. Okey, seterusnya. Okey, berdasarkan contoh postman tadi, okey, kita tengok macam mana satu contoh cara untuk menyelesaikan masalah postman tersebut lah. Okey, kita tengok dulu apa aspek-aspek penting yang perlu kita kenal pasti berdasarkan contoh ini. Okey, kita baca dulu. Okey, seorang postman. Okey, sekejap ya. Okey. Seorang postman ditugaskan untuk menghantar surat ke 7 buah kampung. Okey, nama kampung tu ialah A, B, C, D, E, F dan G. Okey.
Kemudian diberi jarak jarak di antara kampung dalam kilometer berdasarkan pada gambar di sebelah ni. Okey, ini adalah jarak di antara kampung-kampung tersebut lah. Okey, contohnya jarak antara kampung A, okey, kampung A dan kampung B ialah 7 kilometer. Right? B ke C ialah 8 km dan yang seterusnya lah. Okay? Jadi dia ada 7 buah kampung ya. Okay, seterusnya kita tengok apa lagi yang diperlukan. Okay, postman diminta untuk mengelakkan laluan A dan D. Okay? Dia kena elakkan laluan A dan D kerana jalan rosak. Okey, jadi berdasarkan gambar raja ni, okey, kita kena tengok laluan A dan laluan D. Okey, walaupun dia punya jarak dia 5 km, dia tidak dapat dilalui kerana jalan rosak. Jadi kamu kena abaikan laluan A dan D. Alright. Okey. Soalannya, pilih satu laluan yang mengambil masa paling singkat. Bagi postman menyiapkan tugasannya. Jadi kat sini kamu disuruh untuk antara banyak-banyak laluan kampung ni, kamu kena pilih satu laluan sebab postman ni dia kena pergi semua kampung kan. Dan dia kena hantar surat ke semua kampung. Jadi kamu pilih laluan-laluan yang paling singkat lah. Dia kena melalui semua kampung dan dia kena menyiapkan proses penghantaran surat tu tapi dalam masa yang paling singkat. Okey. Jadi kemudian kita tengok aspek-aspek penting yang perlu diambil kira oleh postman tersebut. Ini perkara pertama yang postman tu kena lakukan lah, iaitu mengambil kira aspek-aspek penting. Jadi apakah aspek-aspek penting berikut? Okey, yang pertama, postman tu kena pilih laluan yang tidak mengandungi laluan AD. Of course lah, sebab laluan AD telah rosak. Okey, kemudian syarat yang kedua, aspek yang penting-penting yang kedua ialah dia kena pilih laluan yang paling dekat. Okey, jadi itu adalah aspek-aspek penting yang perlu postman tersebut mengambil kira. Okey, seterusnya penyelesaiannya. Okey, untuk langkah pertama, postman tersebut mesti menyenaraikan laluan-laluan kemungkinan laluan-laluan yang dia bolehlah lalui. Okey. Jadi kita tengok, laluan pertama, ini kemungkinan pertama, dia boleh melalui laluan di antara A ke B. Okey. Ini A ke B, B ke C, C ke E, D ke F dan F ke G. Okey, sehingga dia habis menghantar surat. Dan bila kita kira jumlah jarak untuk kesemua laluan, jumlah jaraknya ialah 52 kilometer. Jadi proses yang sama dia akan buat untuk laluan-laluan seterusnya. Untuk laluan kedua, postman tu dia dapat A ke B, B ke C, E ke G, G ke F dan F ke D. Ini pilihan laluan kedua lah. Jadi jumlah jaraknya cuba kamu kira. Berapa jumlah jaraknya? A ke B 7. B ke C 8. 7, 8. Kemudian C ke E 5. E ke G 9. F ke D. G ke F 11 dan F ke D 6. Jadi kamu kira lah 7 tambah 8 tambah 5 tambah 9 tambah 11 dan tambah 6 km. Jadi berapa keseluruhan jaraknya? Dan proses tersebut akan kamu ulang sampailah laluan yang ke-6. Jadi kita tengok ini adalah beberapa pilihan laluan yang dapat kita daripada soalan tadilah. Kemudian setelah menyelesaikan beberapa pilihan laluan, ini adalah keputusannya lah. Jadi kita tengok sama-sama.
Okey. Untuk laluan 1 tadi kita dah kira. Okey, laluan 1. Okey, jumlah jaraknya ialah 52 kilometer, betul? Okey, untuk laluan kedua, okey, setelah dikira jumlah jaraknya ialah 46 kilometer. Okey, kemudian untuk laluan yang ketiga, setelah dikira jaraknya ialah 47. Okey. Dan seterusnya untuk laluan keempat. Okey. Untuk laluan keempat ni dia ada berbeza sedikit. Okey, sebab dia tidak memenuhi syarat. Okey, di mana syarat pertama tadi, aspek-aspek pertama yang perlu dia ambil kira ialah laluan yang tidak mengandungi laluan A dan D. Okey, jadi syarat pertama dia tidak penuhi. Jadi kita abaikan. Okey, aspek yang kurang penting. Inilah aspek yang kurang penting yang pertama lah. Okey, untuk laluan 5 pun sama sebab dia ada laluan A dan D. Jadi kita abaikan aspek yang tidak penting ini. Right? Okey, kemudian untuk laluan 6 pun sama, ada laluan A dan D. Jadi kita turut abaikan aspek yang ini. Okey, jadi seterusnya kita akan dapat kat sini pilihan 3 jarak pilihan yang sesuai, iaitu laluan 1, 2 dan 3 lah. Okey. Okey, seterusnya untuk langkah yang kedua, okey, antara ketiga-tiga jarak laluan 1, 2 dan 3, yang manakah laluan yang paling dekat? Okey, sebab aspek yang kedua kita kena tengok pilih laluan yang paling dekat. Okey, jadi antara 3 ni yang mana yang paling dekat? Okey, bagus. Okey, ini adalah laluan yang paling dekat, iaitu laluan kedua. Jadi kat sini penyelesaian masalahnya telah selesai, di mana postman tersebut boleh membuat keputusan untuk memilih laluan 2 lah. Okey. Setelah dia mengambil kira aspek-aspek penting, jadi laluan kedua ialah laluan yang paling sesuai kerana laluan tersebut ialah laluan yang paling dekat dan boleh sampai dengan lebih cepat. Okey. Okey, jadi itu adalah penerangan serba sedikit mengenai penggunaan teknik peniskalaan, di mana teknik peniskalaan ni digunakan untuk menentukan aspek penting. Okey, kita ambil aspek penting dan kita mengabaikan aspek yang tidak penting. Okey, itu saja penerangan untuk hari ini. Jadi selepas ini sila buat latihan. Okey, yang seakan-akan juga latihan yang saya tunjukkan di sini ke dalam buku latihan masing-masing. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum dan selamat petang.